Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terpaksa start lah. Kita tak boleh tunggu lama sebab kita cuma ada masa 45 minit je. Jadi Handphone sini. Mana? Ustazah minta Sebelah semua sana. bersedia. Duduk. Minta semua bersedia. Okay, baik, kita start. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Untuk subjek asid dan alkali kita dah habis, kita dah sampai pada penghujung topik. Untuk kita dah nak start dengan sistem suria. Jadi malam ni Ustazah, sebelum kita bincang jawapan dalam Cabut. sains, Ustazah nak kita sama-sama tengok dulu, kita review sikit, kita buat ulang kaji sikit apa yang dah kita belajar melalui video-video yang Ustazah record lah. Okay? Umay dengar tak? Angkat ibu jari kalau dengar. Okay, cun. Okay. Muaz masuk. Okay, baik. Ustazah teruskan. Ustazah tunggulah kawan-kawan kamu. Okay, baik. Dalam topik asid dan alkali, okay, awak semua kena hadam, kena pegang dua benda ni. Iaitu pertama, awak semua kena clear, sekejap Okay, awak kena tahu apa kaedah untuk kita uji sifat bahan yang ada di sekeliling kita. Okay. Kaedah yang kita guna pertama menggunakan kertas litmus. Okay. Kita guna kertas litmus lah macam yang video kamu tengok sebelum ni. Ada video eksperimen sains Ustazah tunjuk. Ustazah gunakan kertas litmus sebagai bahan penunjuk. Ya, untuk menunjukkan sama ada bahan tu bersifat asid, alkali ataupun neutral. Tiga ni je. Okay. Asid. Key point dia kata kunci dia asid, alkali dan neutral. Asid, alkali, neutral ni sifat bahan lah. Bahan apa? Bahan yang ada di sekeliling kamu. Sama ada bahan makanan ke ataupun bahan kegunaan harian kamu. Sabun ke, ubat gigi. Jadi yang kedua, kita guna kaedah yang kita guna untuk uji sifat bahan melalui rasa dan sentuhan. Rasa dan sentuhan yang kamu jawab dalam buku aktiviti kamu tu. Okay. Asid, alkali dan neutral ni dia ada rasa yang berbeza dan sentuhan dia ada berbeza. Okay. Okay, baik. Suka untuk Ustazah ingatkan benda yang penting sangat-sangat kamu kena tahu. Ustazah tengok dekat jawapan dekat buku latihan, buku aktiviti kamu tu ramai yang ada yang jawab salah salah dan macam tak ada buat ulang kaji lah. Tapi tak apa. Malam ni cuba fokus balik. Okay, baik. Tengok. Kalau tengok di slide yang Ustazah kongsikan ni, kamu kena ingat bahan yang bersifat asid. Bahan yang bersifat asid contoh apa? Tolong respon kalau Ustazah tanya. Bahan yang bersifat asid apa? Contoh, benda yang mudah. Ryan, apa bahan yang bersifat asid? Umar? Apa bahan yang bersifat asid? Muaz? Contoh bahan yang bersifat asid apa? Antara bahan yang bersifat yang berasid ialah contohnya seperti jus oren. Kebanyakannya bahan-bahan yang berasid ni rasa dia masam. Okey, kena ingat bahan yang bersifat asid dia akan tukar kertas litmus biru kepada merah. Ni keyword dia. Kertas litmus ada dua jenis. Biru satu, merah satu. Tapi kalau asid, bila kita test, biru je bertukar jadi merah. Tapi merah tiada perubahan. Tolong tengok balik, nanti kita tengok sama-sama buku aktiviti kamu tu. Bila kamu tulis asid,
kertas litmus biru bertukar jadi merah. Merah kamu tulis kepada merah. Kurang tak tepat. Kamu kena tulis bawah ni merah tiada perubahan. Biru bertukar merah, merah tiada perubahan. Itu kalau kertas litmus diuji pada bahan baik. Okey? Okey, tengok pula alkali. Kalau bahan-bahan yang bersifat alkali, contoh apa bahan-bahan yang bersifat alkali? Ubat gigi, sabun mandi, putih telur. Kan? Kebanyakannya bahan yang bersifat alkali ni rasa dia pahit. Okey, rasa dia pahit dan bila kita sentuh dia rasa licin. Rasa sabun, kamu rasa sabun tu licin. Okey. Kalau asid tadi kita sentuh kita rasa apa? Rasa masam. Kalau sentuh, apa rasa kalau sentuh? Rasa perik. Maksudnya kalau tangan kamu ada luka, kamu sentuh benda yang berasid, kamu akan rasa pedih. Perik. Okay? So ingat lagi sekali, kalau asid, kertas litmus biru bertukar jadi merah. Merah, tiada perubahan. Kalau alkali, kertas litmus merah akan jadi biru. Kertas litmus biru, tiada perubahan. Jangan tulis biru ke biru. Biru kepada tiada perubahan. Itu lebih tepat. Okay, next. Sekejap. Okay, sebelum yang ketiga, neutral. Okay, kalau bahan neutral, tolong tulis biru kepada tiada perubahan. Biru kepada tiada perubahan. Biru tiada perubahan. Merah pun tiada perubahan. Ada kawan kamu yang jawab dekat buku latihan tu, bila bahan dia neutral, biru ke biru, merah ke merah. Tak tepat lah. Yang lebih tepat kamu tulis, kalau bahan tu bersifat neutral, biru tiada perubahan, merah, kertas litmus merah pun tiada perubahan. Okay, kita tengok yang lagi satu. Ustazah ada senaraikan bahan-bahan yang bersifat berasid dalam slide yang lepas. Boleh rujuk DC. Okay. Bahan yang bersifat neutral. Okay. Okay, jom kita tengok. Kita tengok latihan kamu. Okay, boleh buka buku aktiviti masing-masing. Muka surat 71. Okay, kalau ada pen merah, guna pen merah. Kalau tak ada pen merah pun tak apa. Boleh tanda jawapan yang betul. Okay, tengok muka surat 71. Dekat slide, dekat screen pun Ustazah ada share jawapan yang Ustazah dah siapkan. Okay. Okay, tengok. Okay, jalankan penyiasatan untuk menguji bahan di bawah menggunakan kertas litmus. Tulis pemerhatian kamu pada ruang di bawah. Okay, tulis pemerhatian di ruang di bawah. Okay, tengok pertama, sabun. Sabun, perubahan warna kertas litmus. Merah kepada biru. Okay, kalau betul, tanda terus betul. Dan biru kepada tiada perubahan. Jangan tulis biru. Biru tiada perubahan sebab dia alkali. Bahan yang sabun ni sifat dia alkali. Dia hanya menukar kertas litmus merah kepada biru. Kemudian kita tengok yang kedua, pembersih muka. Pembersih muka ni adalah bersifat alkali. Sebab tu dia akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Manakala kertas litmus biru tiada perubahan. Kalau kamu salah, tolong betulkan sekarang. Pangkah salah, tulis je kat atas tu jawapan yang betul. Okay, dan yang ketiga, kicap. Kicap ni dia sebenarnya ada yang kata neutral, ada yang kategori berasid. Tapi dalam ni Ustazah ambil dia adalah kategori bahan yang bersifat asid lah. Okay, sebab kicap ni kalau kita nak tahu lebih tepat, kita kena kicap banyak jenis jenama dan ada pelbagai resipi kan. Jadi kita kena betul-betul test dengan kertas litmus paper. Kita kena test dengan kertas litmus. Okay. So kicap dalam untuk buku aktiviti awak ni, Ustazah kategorikan dia sebagai bahan berasid lah. Jadi dia akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Merah ni tiada perubahan.
Okay, tengok air asam jawa. Air asam jawa adalah bahan yang berasid, akan menukarkan kertas litmus merah. Tiada perubahan, yang bertukar adalah kertas litmus biru. Sebab dia adalah asid. Okay, minyak masak. Minyak masak adalah bahan yang bersifat neutral. Jadi, merah, kertas litmus merah tiada perubahan, kertas litmus biru pun tiada perubahan. Ustazah ni, Ustazah ringkaskan ni, T tu, T part slash tu. Awak dalam buku awak jangan buat macam Ustazah lah. Tulis penuh, tiada perubahan. Dan air soya pun tiada perubahan. Okay, baik. Seterusnya, tengok muka surat. Betul. Sebelum tu kat bawah ada lagi kan? Okey, berdasarkan keputusan di atas, kelaskan bahan berasid, beralkali dan neutral. Okey, Masyita, awak tengok balik kertas awak tu. Saya rasa Masyita rasanya ada silap. Maksudnya kat sini, awak kena letak bahan apa? Letak nama bahan yang kat atas tu. Kalau berasid bahan apa? Air asam jawa dan cap. Beralkali, sabun, pembersih muka. Neutral, minyak masak dan air soya. Okey? Semua dapat tak? Okey, surat 71. Assalamualaikum Akil. Kedua. Akil boleh tengok. Sekarang kita dekat muka surat 71. Cek balik jawapan tu. Kalau ada yang salah, pangkas salah, tulis jawapan yang betul. Okey? So, kita pergi pada muka surat 72. Okey, buka muka surat 72. 72. Okey, sekarang muka surat 72 ni adalah eksperimen. Kita nak menguji bahan yang bersifat asid, berasid. Kita nak uji bahan yang bersifat asid. Okay. Cuba tengok apa yang dia buat. Okay, dia kata lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan berasid. Catatkan keputusan dalam jadual di bawah. Okey, tengok bahan apa yang ada. Dia bagi jus asam jawa, air teh dan cap. Okey. So, ujian 1 dia buat apa? Dia menggunakan kertas litmus merah dan biru. Bermaksud awak kena rekod pemerhatian berdasarkan tindak balas dari kertas litmus tu. So ujian 2 tengok dia buat apa. Bila tengok gambar macam ni kena perhatikan betul-betul arahan dia. Ujian 2 apa? Ujian 2 ni dia kata dia rasa sedikit bahan yang diuji dengan lidah. Okay, ujian 3 pula dia sentuhan. Ujian 3 melalui sentuhan. Jadi bila awak dah baca arahan dia betul-betul, barulah awak tahu awak nak tulis jawapan apa dekat ujian 1, ujian 2, ujian 3 tu. Okey. Kita tengok bahan pertama. Bahan pertama jus asam jawa. Jadi jus asam jawa ni adalah bahan berasid lah. Bahan yang bersifat berasid. So, mestilah litmus merah tiada perubahan. Biru bertukar jadi merah sebab dia asid. Kan? Jadi ujian 2, apa rasa dia? Jus asam jawa ni mestilah masam. Okey. Tengok, sambil tengok apa yang Ustaz beritahu ni, tengok buku awak tu, betul tak awak tulis? So, jadi seterusnya ujian 3, sentuhan pula. Okey, agak-agak bila kita sentuh asam jawa ni, apa rasa dia? Bila berasid ni mestilah perik. Dan perkataan yang lebih tepat kena tulis perik untuk sentuhan. Kalau asid, perik. Okay, perik ni macam pedih lah. Jari kamu luka ke, contoh kalau jari kamu luka, kamu pergi sentuh cuka ke, air oren ke kan, rasa pedih sikit. So yang kedua, air teh. Air teh apa ni? Agak-agak asid ke alkali? Air teh. Jadi bila dia letak kategori ni, kita letaklah air teh ni dalam kategori bahan berasid. Jadi boleh letak macam biasa, biru akan jadi
merah. Kertas litmus merah tiada perubahan. Ujian 2 untuk dari sudut rasa dia, dari segi rasa apa? Boleh jadi manis ataupun pahit. Ustazah terima dua-dua jawapan ni lah. Sentuhan pula ke kesat. Sebab air teh ni macam kita sentuh air pahit lah kan, kita rasa kesat. Kesat ni macam kasar kan. Kita rasa jari kita je. Tengok walaupun dia asid, tapi tak semestinya masam. Dan tak semestinya perik. Kenapa Ustazah sebut nanti ada kaitan dengan soalan yang bawah sekali. Okey, terusnya kita tengok kicap. Adalah bahan berasid. Merah biru bertukar menjadi merah. Merah tiada perubahan. Boleh tulis kat sini, Ustazah terima jawapan manis ke masin kan. Kicap kan ada pelbagai rasa kan. Dan sentuhan licin. Kicap kan, kamu pergi biasa nak makan nasi kadang pakai kicap kan, makan nasi licin kan. Jadi kat sini tak semestinya nak kata tak semestinya bahan yang berasid ni perik sentuhan dia kan, ada yang kesat, ada yang licin. Okey, pergi bawah. Sifat umum bahan berasid. Sifat umum ni maksudnya ciri-ciri bahan berasid lah. Pertama dari sudut perubahan warna kertas litmus. Kena ingat biru ke merah. Rasa pula, boleh tulis kat sini ada yang masam, ada yang manis, ada yang masin lah berdasarkan pemerhatian kita ke atas tadi. Kan? Tengok buku aktiviti kamu tu, betul tak kamu tulis? Okey, tengok sentuhan pula. Boleh tulis kat sini ada yang perik, ada yang kesat, ada yang licin. Jadi sebenarnya benda-benda pemerhatian ni penting bila kita nak jawab soalan dia yang menguji sikit kan. Soalan kebat sikit. Bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid ni hanya melalui sentuhan dan rasa? Ada tanya, boleh ke kita test, kita uji sifat bahan berasid ni melalui sentuhan dan rasa je? Boleh tak? Mengapa? Kalau boleh, mengapa? Kena bagi tahu sebab. Kalau tak boleh, kenapa? Kita kena bagi tahu sebab. Jadi bila ada soalan berbentuk macam ni, kena tulis dulu tidak ataupun ya. So, dalam soalan macam ni, tidaklah. Tidak, koma, kerana tidak semua bahan berasid berasa masam. Betul tak? Kat atas ni kicap pun asid. Air teh pun asid, tapi air teh ada yang manis, ada yang pahit. Kicap pun ada yang manis, ada yang masin. Jadi betul lah. Kita tidak boleh menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa. Kerana tidak semua bahan berasid berasa masam. Kita perlu menggunakan bahan penunjuk seperti kertas litmus. Kertas litmus ada berapa warna, Umay? Ada 2. Okay. Maksudnya kamu masih lagi dalam kelas Ustazah tak ada yang dah mengantuk Okey. Pergi pada muka surat 73. Muka surat 73. Okey, sekarang kita nak buat kita nak uji sifat bahan beralkali. Okey, langkah-langkah dia sama je. Kalau tak silap Ustazah tanda tadi ada seorang je murid yang betul semua. Tak apa. Walaupun yang lain salah, tak apa. Belajar tak apa salah. Yang penting kita belajar daripada kesalahan tu. Barulah lagi kita ingat. Kita makin ingat kan. Bila kita buat salah. Okey, bahan-bahan yang dia bagi untuk bahan beralkali. Satu, larutan kapur sirih, jus sawi dan jus pucuk betik. Okey, larutan kapur sirih. Ini adalah bahan beralkali lah. Bila bahan beralkali kena ingat. Kertas litmus merah je bertukar jadi biru. Biru tak ada perubahan. Biru jangan tulis biru ke biru. Kita tulis biru kepada tiada perubahan. Rasa dia pahit lah kapur sirih ni. Jangan pula kamu pergi buat eksperimen sendiri kamu rasa tak digalak. Rasa kapur sirih ni pahit ataupun tawar sikit. Jadi sentuhan dia rasa bila sentuh dengan hujung jari rasanya licin ataupun pusat. Kita terimalah dua-dua. Okey. Compare sila bandingkan dengan jawapan dalam buku tulis kamu, buku aktiviti kamu tu. Okey, jus sawi. Ada yang tulis jus sawi ni manis. Ada dia pernah minum jus sawi gamaknya. Ustazah tak walaupun Ustazah tak pernah rasa jus sawi tu, Ustazah baca jus sawi tu Ustazah tahu dia pahit.
Jadi dia adalah bahan beralkali. Jadi dia akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Manakala kertas litmus biru tiada perubahan. Rasanya pahit. Jadi bila sentuh dengan hujung jari rasa licin. Okey, jus pucuk betik. Pahit ni. Jadi dia adalah bahan beralkali. Dia akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Biru tiada perubahan. Rasa pahit dan bila sentuh hujung jari rasa licin. Okey, macam biasa kamu kena tulis baliklah sifat umum ciri-ciri bahan beralkali ni bila diuji. Merah ke biru, rasa pahit, sentuhan licin. Kena ingat jangan tertukar. Kamu kena tahu apa perubahan warna kertas litmus dan apa rasa dan sentuhan setiap bahan tadi. Bahan berasid, alkali dan neutral. Dan sama juga, last kali dia kata boleh ke kita tentukan sifat bahan beralkali ni hanya melalui sentuhan dan rasa? Kalau tak boleh, kenapa? Jadi kita jawab tidak, kerana tidak semua bahan beralkali berasa pahit. Semua yang beralkali ni pahit. Kita kena menggunakan bahan penunjuk iaitu kertas litmus. Okey, seterusnya Ustazah laju sikit kita boleh main game sama-sama. Okey, yang last kita nak test sifat bahan neutral. Muka surat 74. Okey. Bahan-bahan yang dibagi, larutan garam, larutan gula dan air mineral. Ni semua bahan-bahan yang bersifat neutral dah ni. Bila ni bahan yang bersifat neutral, maka kedua-dua kertas litmus tadi merah ke biru tiada perubahan. Jangan kamu tulis merah ke merah, biru ke biru. Nanti kalau Ustazah tak ada kertas biasa, Ustazah pangkah. Dia lebih tepat kena tulis tiada perubahan. Tiada perubahan So, ujian 2 dari sudut rasa larutan garam mestilah masin. Manis Ustazah tulis ni? Masin. Kita tukar. Larutan garam ni masin. So, sentuh di hujung jari licin, larutan gula manis, sentuh di hujung jari licin. Dan air mineral tawar, rasa dia kesat. Rasa sentuh di hujung jari kesat. So kamu tandalah kat sini kertas perubahan warna kertas litmus, tidak berlaku perubahan warna. Rasa ada manis, ada masin, ada tawar. Jadi sentuhan ada yang licin, ada yang kesat. Jadi boleh ke kita tentukan sifat bahan neutral ni hanya melalui sentuhan dan rasa? Tak boleh. Sebab apa? Kerana tidak semua bahan yang berasa manis, masin atau tawar itu adalah neutral. Jadi kita kena gunakan bahan penunjuk iaitu kertas litmus. Okey, sekarang Ustazah stop sharing. Okay, jom sama-sama kita jawab quiz. Nampak tak dekat ruangan chat? Semua orang buka ruangan chat, Ustazah ada share satu link geng tu. Nampak tak? Cuba tekan. Link tu. Tekan. Ustazah, saya dah masuk dah sekarang. Dekat link quiz tu. Dapat tak? Oh. Dapat tak? Oh ni. Ustazah Dekat chat. Dekat chat. Dekat ruangan chat Oh, tu. okey, dekat chat. Ya, tahu. Lagi Tekan. sikit kita dah tak ada masa. Cuba tekan. Dapat tak masuk? Kamu nampak tak Ustazah buka? Kamu nampak tak Ustazah buka game? Ya. Nampak tak? Ya. Tolong seseorang jawab, nampak tak Ustazah buka game? Nampak tak? Nampak. Okey. Latihan. So, awak nak jawab sendiri boleh, jawab sama-sama. Boleh tak? Kalau pergi
Game dia. Soalan 1. Menukarkan C. warna kertas imus biru pada Ada merah. Apa? Apa yang tukar imus biru pada merah? F. Asid. A. S. I. Alkali. Asid lah. Asid. Asid yang tukar kertas imus biru pada merah. So, saya dah betul. Mana S? Yeah. Okay, next. Apa yang menukarkan warna kertas imus merah kepada biru? A. Alkali kan? Alkali. Sekejap. Tunggu. Ya. Alkali. Okay. Alkali. Okey, kamu boleh cuba dekat laptop kamu Okay. tu. Kamu boleh cuba dekat laptop kamu tu kalau rasa suara. Soalan 3. Alkal. Tidak mengubah warna neutral. Tidak mengubah warna kertas imus biru dengan merah. Dua-dua tak berubah. Neutral. N. Cari N. Neutral. N. N. Oh, jumpa dah. U. U. T. R. A. T. Okay, neutral. Okay, betul. Okay, next. Next apa? Limau berasa apa? Masam lah kan? Limau berasa masam. Asam. So, dia nak kena jawab apa ni? Mana soalan dia? Toro. Asid ke? Kat tengah-tengah sekali M. Ha? Saya pun tak faham. Kat tengah-tengah sekali M. Sekejap. Limau. Oh, limau lah kot. Limau. Maksudnya kita kena tulis limau bagi jawapan. Patut Lemon. pelik. Lemon. Saya rasa lemon. Bukan limau. Lemon. M mana M? Yes, saya dah betul. Mana O? Lemon. Apa ni? Jap, tunggu Akhir tu. apa ni akhir? Ada tak? Soda bikarbonat. Saya dah jumpa dah jawapan. Soda bikarbonat. Bikarbonat. Soda bikarbonat tak ada. Bikarbonat. Tolonglah. Boleh try. Boleh try. Soda bikarbonat berasa pahit. Okay, next. Berasa tawar. Air. Oh, ni tahu dah. Jap. Tadi confused. Ubat gigi. Bila kamu free boleh jawab sendiri Tekan je link. Dah. 81, 81, 82, 83, 80. Kertas biru diletakkan dalam air garam. Jadi apa? Basis. Kertas biru diletakkan dalam air garam. Air garam neutral. Jadi biru ke biru lah kan? Biru ke Biru tiada panjang lah. Masuk kat sini kalau tak panjang maksudnya biru ke biru lah. biru ke biru. Kan? Hai. Maksudnya biru tiada perubahan. Imus merah diletakkan pada ubat gigi. Merah ke Di sana. ubat gigi asalnya kalsium. Anak-anak. Tanda tadi saya jawab. Merah ke merah ke biru. Ini betul, ni je. Ubat gigi alkali kan? Alkali menukarkan kertas imus merah ke biru. Dari biru diletakkan dalam air garam. Okey lagi. Kertas imus biru diletakkan pada tomato. Tomato apa? Asid kan? Kalau asid biru ke 5.
Biru ke merah? Dia sibuk. Biru. Oh. Dia sibuk. Ada mak. Kak lah. Okey, sikit lagi 3 You soalan. mana you? Semua dah betul dah buka tu tadi yang Warna kertas litmus untuk bahan berakali apa? Apa ni? Warna kertas litmus untuk bahan berakali? Merah ke biru? Betul lah. Merah ke biru. Macam dah jawab ni. Merah ke Alright. ada yang dah siap ke? Soalan saya belum lagi. Warna kertas litmus untuk bahan natural. Merah ke merah ke merah. Senang. Sekejap, warna kertas litmus untuk bahan natural. Biru. Biru ke biru. Biru ke biru. lima jari, 9 jari, 5, 4. 9 tolak 5 jari, 5 jari. Last. Nah, 13 Litmus untuk bahan Ya. peniti. Biru ke Biru merah. ke merah. Merah. Biru ke merah. 9 tolak 5 dah. Macam jadi 5 pula ni berapa jari? 9 buat 9 jari. Jadi Okay. 9 jari. Ya. Kenapa tu? Kira lah. Ada satu. Ini tak kira. Oh. 9 jari macam ni. Ini tak kira. Ini 9. Kalau mungkin ni 10. Ustazah tertinggal ni. 9 macam ni saja. Kita tolak 5. Tolak 5 jari. Ini kira yang tinggal. Berapa yang tinggal? Macam mana? Okay, habis. Dia mau lagi buat je. Okay, masa Ustazah menjawab 7 minit Jadi kalau awak semua lagi dapat lagi kurang daripada 7 minit ni, awak lagi lah. Okay. Jadi Ustazah stop share. Jadi kita dah nak habis. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Nanti boleh try sendiri tadi. Jaga solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.